Hai, apa khabar semua? Welcome back to my channel. Jadi hari ni aku nak buat satu perkongsian sebab terlalu ramai yang tanya aku macam mana kita nak setting RD ataupun rear derailleur. Jadi aku nak buat tutorial ringkas supaya masing-masing lebih memahami. Okey, kita tengok ya. Okey, kalau tengok pada video yang lepas aku dah pernah buat setting RD ni, tetapi aku menggunakan Shimano XT. Tapi kali ni aku nak setting menggunakan Shimano 105 ni. Okey, dengan aku hanya pakai 8 cork je ataupun 8 keset. Okey, bersama shifter sensor Ignite. Okey, kalau korang perasan sebenarnya 105 R8000 ataupun R7000 ni dia boleh sampai 11 speed, tetapi aku kali ni menggunakan hanya sehingga 8 speed sahaja, dan aku combine ataupun rojak Shimano dengan sensor. Kita tengok adakah kita boleh setting ataupun tidak menggunakan brand yang berbeza. Okey, seperti biasa korang kena ada Allen key, screwdriver Phillips ni dan plier. Okey, untuk kita pasang kabel ni kita tak perlu tarik kuat sangat. Kita hanya ikut sekadar yang boleh sahaja, tak perlu kita tarik terlalu kuat, dan kita hanya tarik sikit sahaja. Okey, kita tak perlu tarik kuat macam tu, dan kita hanya layan je. Okey, ini adalah asas untuk kita setting RD dengan baik. Okey, perhatikan kita ada adjuster ketegangan kabel ni. Okey, dekat sini, dan kadang-kadang korang pun ada adjuster dekat sini ya. Okey. Okey, itu adalah untuk memberi tegangan kepada kabel gear ni. Seterusnya adalah screw tensioner. Ia bertugas untuk kita memberi kecondongan kepada RD dan puli ni. Semakin kita pulas ke dalam, dia akan memberi kecondongan seperti ini. Okey, dia akan bergerak. Okey, dan dia berfungsi apabila kita nak setting puli yang guide puli ni, puli yang tengah ni, untuk berada di bawah keset apabila kita menukar gear. Jadi pastikan puli ni apabila kita nak menukar gear yang paling besar ataupun gear yang dekat tengah tu, dia dah berada dekat bawah. Okey, itu tugas tensioner screw ni. And then okey, untuk mengawal kedudukan puli untuk gear yang paling rendah kat sini dan gear paling tinggi dekat sini, ini adalah tugas screw high dan screw low. Okey, aku cerita yang high dulu. Okey, untuk screw high ni dia akan memberi kesan kepada gear yang paling berat ataupun gear paling kecil ni, dan semakin kita mengunci ke dalam, dia akan menolak guide puli ni ke dalam. Okey, begitu juga apabila kita melonggarkan screw hitch ni, dia akan bergerak ke luar. Okey, apabila kita mengetat, dia akan menolak ke dalam. Apabila kita melonggar, dia akan bergerak ke luar. Okey, jadi penting kita nak kawal puli ni daripada keluar dan masuk. Okey, seterusnya screw low. Low adalah untuk mengawal gear yang paling tinggi ni. Okey, gear yang paling ringan. Okey, aku dah cerita tugas ketiga-tiga skru yang terlibat dekat RD ni. So sekarang ni mari kita praktikkan macam mana kita nak setting ni. Alright, first kali kita longgarkan dulu skru ni ke paras yang paling minimum, dan yang dekat belakang ni pun kita
turunkan dulu. Alright, dan pastikan kedudukan rantai ni ataupun gear ni di tempat yang paling rendah. Okey, untuk setting supaya dia adalah selari, okey, tengok rantai ni selari dengan puli ni, kita perlu berada di belakang basikal kita, dan sambil tu kita adjust skru ni ya. Okey, tengok sekiranya aku skru ke dalam, dia akan bergerak ke dalam. Okey, tengok. Okey, sedangkan shifter kita berada di kedudukan kok yang keluar, tetapi apabila kita memusing skru ni ke dalam ataupun skru ni mengetat, dia akan menganjakkan guide puli ni ke dalam. Tengok ya. Dan dia akan menghasilkan bunyi lah, sebab kedudukan puli tu tak sama dengan yang sepatutnya. Okey, sekarang kita laras semula. Okey, untuk mengembalikan puli ni, okey, puli ni keluar, kita hanya pusing keluar sahaja. Dan pada yang sama, kita perhatikan puli itu akan bergerak keluar ke tempat kop yang pertama, tempat set pertama. Okey, sampai situ saja. Dan kita cuba ayuh lagi. Okey, dia akan berada di tempat yang sepatutnya lah, sebab kita dah laras puli tu kepada selari dengan gear yang paling bawah. Okey, sekarang kita adjust untuk skru low ni. Low ni seperti yang aku bagi tahu, dia adalah berfungsi untuk gear yang paling ringan ataupun kok yang paling besar. Okey, jadi sekiranya kita pulas lebih masuk ke dalam, dia akan mengakibatkan gear ni tidak naik ke kok yang lebih besar. Okey, tengok ya. Okey, dia naik sampai dekat situ saja. Okey, ini bermakna apabila kita mengetatkan skru ni, ia adalah mengawal Aldi ni daripada terus menolak ke dalam. Okey, jadi bila kita ketatkan skru ni, gear ni tak naik sampai ke atas. Jadi dia berfungsi untuk melimitkan gear ni keluar ataupun ke dalam. Okey, aku bagi tahu tadi 105 ni dia sebenarnya 11 speed, tapi aku pakai sampai 8 speed je. Jadi aku kena laras dengan betul lah, supaya Aldi ni tidak tolak lebih ke dalam dan hanya setakat 8 speed sahaja. Okey, sekiranya kita tolak lebih dalam, dia boleh mengakibatkan rantai ni terkeluar macam ni. Okey. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita longgarkan skru ni. Okey, dan kita test balik lah, adakah dia akan naik ataupun tidak. Okey, dia dah naik ya. Dan pastikan dia naik hanya setakat itu sahaja. Kalau kita membenarkan dia lebih longgar lagi, tengok apa jadi. Okey, dia mengakibatkan rantai jatuh. Alright, jadi apabila rantai jatuh ni, bermakna kita terlebih setting lah. Jadi kita kena tutup semula. Bila kita nak laras yang paling tinggi ni, satu lagi, pastikan kita tolak paling habis. Okey, dah habis. Dan sebenarnya
dia sepatutnya dah dekat atas ni, dan ketika itu kita laraslah sampai kita rasa ketat skru ni. Okey, sampai rasa ketat macam tu. Jadi kita tak perlu push lagi. Okey, kita dah laras yang paling rendah dan yang paling tinggi. Sekarang ni kita test turun naik kita punya gear. Okey. Okey, kalau tengok gear tadi dia macam lompat sikit. Jadi kita hanya laraskan dekat sini 1 dan 2 dan 3. Alright, dan kita test sekali lagi. Kita turun. Okey, kita laras lagi 1, 2 dan 3. Okey, larasan tu untuk bertujuan shifter dan kabel ni bergerak dengan selari lah, ataupun dengan lebih cekap lagi. Okey, yang penting kabel ni tegang lah. Okey, makin tegang semakin cekap lah dia membuat pertukaran tu. Okey, tu. So kita laras lagi. Okey, dan kita try naik lagi. Okey, nampak dia lebih smooth Okey, kena ingat bila kita nak laras ni, kita jangan terlalu tegang sangat kat sini sebab apa akan jadi apabila kita laras terlalu tegang. Okey, kedudukan puli ni secara tak langsung akan ikut oleh ketegangan kabel ni. Okey, apa yang jadi? Okey, rantai akan bergeser dengan kok ni sebab kedudukan puli ni dah berubah disebabkan ketegangan ni. Okey, jadi kita tak perlu tegang sangat. Okey, macam tu je. Okey guys, last kali kita cuba sekali lagi macam mana berjaya ataupun tidak setting ni. Aku rojak 105 ni dengan sensor. Okey, ni dia ni sensor. Okey, jom kita tengok. Aku try naikkan gear ni. Turun balik. Alright. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian aku. Semoga bermanfaat. Jadi kita sebentar tadi hanya adjust screw high dan low untuk mengawal kedudukan puli supaya gear ni ataupun kaset ni naik dengan baik sekali tanpa keluar daripada kedudukan dia ataupun tanpa keluar daripada last gear yang paling kecil ni. Okey guys, gear tengah nak paling tinggi lagi dia ada sedikit masalah, tapi itu kita akan adjust kemudian lah. Itu korang hanya adjust kat ini sahaja Okey, semoga bermanfaat. Okey, sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.